landak ni boleh panah, duri landak ni ada bisa kan. Ini semua adalah mitos. Orang buru dia secara haram. Landak ni menjadi mangsa, dia bukan pemangsa. Dia manja. Kita asuh supaya dia jinak dengan orang, dia biasa dengan orang. Kita buat benda yang orang tak pernah buat. Jadi kita nak cari dapur lembu golek, tak ada orang jual. Memang takkan jadi lembu golek. Proses untuk daging lembu ni masuk mengambil masa 7 ke 8 jam. Daging lembu golek. Kita bekerja dengan haiwan ni, dia beza kita bekerja dengan orang kan. Haiwan ni just kita bagi dia makan, kita jaga dia betul-betul, dia akan mesra. Ini adalah geligar landak menjadi buruan pemburu di hutan. Nilai komersial geligar landak ni boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Stigma negatif ni dibuang. Landak bukan haiwan pemangsa. Landak sebenarnya jadi mangsa. Luas dengan ladang menghijau dan sawah menguning di negeri jelapang padi, tersimpan satu rahsia sejenis haiwan eksotik. Luarannya dilihat berbahaya dan menggerunkan. Kampung Tala, Generisik, Kedah. Landak raya atau dalam bahasa Inggerisnya Malayan porcupine ialah haiwan bulu berduri yang wujud di Malaysia. Nama saintifiknya Hystrix brachyura. Landak raya antara spesies hidupan liar yang dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar, Akta 716 Pemeliharaan Hidupan Liar Malaysia. Naluri dan sifat kasihnya kepada haiwan makhluk ciptaan Tuhan. Mahazir Abdul Hamid, 48 tahun, tidak pernah menyangka minatnya terhadap haiwan eksotik landak raya sejak 2013 memberikan persepsi baharu buat dirinya. Mahazir, anak watan Generisik ini mengusahakan pusat perlindungan dan penternakan komersial daging landak raya. Saya mula dengan minat. Bila saya tengok landak ni macam ada keunikan dengan bentuk badan dia yang haiwan lain tak ada macam tu. Jadi saya minat nak bela lah. Tapi just untuk terapi minda. Jadi bila lama-kelamaan nampak macam best. Ada sesuatu yang unik dengan landak ni. Saya tengok macam ini satu tarikan lah kepada orang lain juga kan. Dan apabila landak saya ni dah mula membiak seekor demi seekor kan. Jadi saya rasa macam nampak mudah pembiakan itu, tak macam haiwan lain. Saya tanah azam lah, saya nak kembangkan benda ni menjadi satu sektor ekonomi barulah. Melakar sejarah menjadi satu-satunya pusat perlindungan dan pembiakan landak raya di Malaysia, suatu anugerah yang tidak harus dipandang remeh. Pembukaan pusat sanctuary ini sejak 2018 bertujuan mendidik masyarakat mengenai landak yang diancam kepupusan akibat aktiviti pemburuan haram bagi mendapatkan dagingnya. Satu lagi impian Mahazir ingin mengubah pandangan negatif terhadap haiwan unik yang sekian lama disalahertikan ini. Masyarakat sepatutnya membuang tanggapan negatif tentang landak ni yang mengatakan landak ni boleh panah ataupun duri landak ni ada bisa kan. Ini semua adalah mitos yang sepatutnya stigma negatif ni dibuang daripada pemikiran kita lah. Sebab kita kena betul-betul faham fakta yang sebenar tentang landak. Landak bukan haiwan pemangsa. Landak sebenarnya jadi mangsa. Bila orang buru dia secara haram, bila orang tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan haiwan ni daripada pupus kan. Jadi seolah-olah landak ni menjadi mangsa, dia bukan pemangsa. Pusat Perlindungan Landak Raya ini dikendali 13 petugas yang mengurus dan menjaga lebih 250 ekor landak raya yang dipelihara di sini.
Bagi pengurus Pusat Sanctuary, Muhammad Faiz Badarudin, 27 tahun, pengalamannya lebih 4 tahun cukup istimewa buat dirinya bersama-sama rakan sejawat lain. Sungguh pun berdepan dengan bermacam cabaran, mengetuai penjagaan sanctuary landak ini banyak pengalaman indah. Saya kat sini saya ada jaga seekor landak. Nama dia Jo. Landak tu landak jantan, umur lebih kurang 4 tahun lebih. Daripada dia kecil lah, saya main dengan dia hari-hari. Jadi dia bila dia nampak saya datang kat kandang pun dia dah excited lah. Dia tahu lah tuan dia nak datang bagi makan ataupun nak lepaskan dia. Itu antara kepuasan kita lah. Kita dapat duduk dengan dia kan. Kadang kita bawa dia jalan-jalan. Kita pun rasa terapi diri kita sendiri lah. Kita bekerja dengan haiwan ni dia beza kita bekerja dengan orang kan. Haiwan ni just kita bagi dia makan, kita jaga dia betul-betul. Dia akan okey dengan kita kan. Dia akan mesra. Berbeza dengan persepsi umum, landak raya mudah untuk dipelihara dan sejenis haiwan rintang penyakit. Diet pemakanan landak raya pula selalunya diberikan buah-buahan, labu, ubi kayu, jagung, pisang dan kelapa yang berkualiti tinggi. Mahazir mendapatkan bekalan makanan landak dari hasil tanaman di sekitar kampung untuk menjimatkan kos operasi. Menurut Mahazir, corak dan jenis pemakanan yang diberikan turut mempengaruhi tekstur dan rasa protein dari daging landak ini. Saya tengok antara haiwan yang senang dibela ni landak, sebabnya dia mudah dari segi pemakanan. Keperluan makanan dia adalah 10% daripada berat badan dia sehari. Katalah landak tu berat dia 10 kilo, jadi dia perlukan sekurang-kurangnya 1 kilo makanan. Macam saya di sini, saya lebih fokus kepada macam ladang-ladang yang menanam labu kan. Grade C tu dia orang buang. So sekarang ni kita beli. Macam contoh masa PKP hari tu, banyak petani-petani tak boleh pasarkan tanaman mereka. Macam buah-buahan pun jatuh harga kan. Jadi kami beli daripada peladang-peladang ni. Dan secara tak langsung kita dapat menjalinkan satu rantaian ekonomi bersama dengan peladang-peladang kita. Jom sana. Jom. Sini. Mai. Allah bisa tegal biasa. Sudah menjadi tugas harian Nazrul Fahmi, 35 tahun, mengurus pemberian makanan landak raya di pusat sanctuary ini. Mai. 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 Berkeluasan 0.52 hektar. Landak diternak menggunakan sistem kurungan simen bagi menjaga kebersihan dan keselamatan landak raya. Sanctuary ini mempunyai 50 unit kurungan khas untuk operasi pembiakan dan penjagaan serta 4 kandang pemberian makanan bagi pengunjung. Kalau nak ikut dia cukup manja. Dia manja. Kita asuh supaya dia jinak dengan orang, dia biasa dengan orang. Yang dalam feeding ni kebanyakan tak sampai umur setahun lagi lah. Yang dibiak di pusat sanctuary. Dia kita tengok duri dia tajam, tapi sebetulnya kita boleh belai dia. Dia jinak. Kalau kata belai dia, biasanya dari kepala ke belakang. Waktu dia makan, dia agresif sikit lah. Bagi tujuan pembiakan, landak induk diasingkan ke sel pembenihan. Induk jantan dan betina yang sihat serta matang akan dipilih. Secara efektifnya, landak ini akan dipasangkan dalam setiap kurungan khas. Sehingga kini, landak induk untuk tujuan pembiakan sudah pun mencecah hampir 50 pasang. Landak raya membiak sepanjang tahun dalam kurungan dan setiap landak betina dewasa mampu melahirkan anak 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Walaupun peringkat awal saya sekadar nak bela secara suka-suka, secara minat. Tapi bila lama-kelamaan saya dapat penemuan-penemuan barulah. Antaranya bila saya bela landak ni ada orang minta, ada tak daging landak, kami nak beli daging. So satu idea untuk saya lah. Maknanya kalau saya ada banyak stok, mungkin satu hari saya boleh bekalkan daging. Permintaan untuk daging landak ni daripada seluruh Malaysia lah. Dan ada juga daripada luar negara. Tapi kita tak fikir untuk kita supply sampai macam tu kerana bekalan dia tak cukup. Mungkin masa depan nanti insya-Allah bila industri ini dah berkembang,
kita dapat bekalkan daging landak ni sebagai salah satu sumber protein kepada rakyat Malaysia. Selain daripada daging-daging lembu, daging ayam kan. So landak boleh jadi daging alternatif untuk rakyat Malaysia. Ni 6 hari bulan 2 Setakat ini, pusat sanctuary ini telah melahirkan lebih 800 ekor landak raya yang bertujuan dipasarkan sebagai bekalan daging dan benih induk. Bayi dan ibu landak ditempatkan ke kandang pasca kelahiran ini untuk penjagaan intensif. Betul. Makanan-makanan yang berkhasiat lagi lah. Selepas berusia 3 hingga 4 bulan, anak landak akan dipisahkan daripada ibu dan ditempatkan dalam kurungan khas bersama anak landak lain. Manakala ibu landak pula dimasukkan kembali ke kandang pengasingan untuk pembiakan seterusnya. Sepasang landak raya boleh mencecah harga sehingga RM5,000. Ni anak landak yang berusia sekitar 10 hari. Dan kalau tengok 10 hari ni, dia masih lagi tak kuat lah. Biasanya kita akan letakkan anak landak ni dalam bersama dengan ibu dia sekitar 45 hari ke 50 hari. Untuk dia betul-betul dapat susu ibu yang sepatutnya lah. Landak menyusu tak seperti haiwan lain. Tempat dia menyusu tu adalah di sebelah kiri dan kanan tangan hadapan dia. Kalau setengah haiwan lain, kita tengok dekat abdomen, dekat perut kan. Ya, ini antara keunikan landak lah. Tanpa mengira waktu dan keadaan cuaca, menjadi iltizam Mahazir untuk memastikan landak sentiasa dalam keadaan sihat. Sungguh pun landak raya sejenis haiwan rodensia yang pemalu, ia juga bersifat nokturnal, haiwan aktif pada waktu malam. Namun di sanctuary ini, ia dilatih untuk menjadi aktif pada waktu siang dan lebih mudah berinteraksi dengan manusia. Biasanya dia akan aktif waktu malam. Biasanya. Tapi tak semestinya siang tu dia tak aktif. Kadang-kadang siang dia keluar cari makan juga. Bergantung pada keadaan lah. Tapi secara aslinya landak ni lebih aktif pada waktu malam. Tapi kalau di pusat sanctuary ni, oleh kerana dia dah terbiasa dengan kehadiran pengunjung pada waktu siang, jadi kadang-kadang dia berehat waktu malam. Jadi dia pandai menyesuaikan diri dia, landak ni. Sebagai pembiak baka, Mahazir turut menyasarkan kelahiran 150 ekor anak landak raya setahun untuk pemasaran benih bagi memenuhi permintaan pembeli individu dan penternak lain. Saiz minimum landak yang kita kategorikan sebagai landak matang ni sekurang-kurangnya 8 bulan. Dia dah mencapai berat antara 8 hingga 10 kilo. Jadi kalau berat tu dikira landak tu dah matang lah. Boleh dipadankan dengan pasangan dia untuk tujuan pembiakan dan boleh dibekalkan sebagai benih kepada peternak-peternak yang lain. Dan kalau untuk dapat bekalan daging, sebaiknya kena setahun ke atas. Tiada kejayaan tanpa usaha, tiada usaha tanpa perancangan. Mahazir memandang jauh potensi penternakan landak raya yang diikhtiarkannya di Pusat Sanctuary dan Penternakan Landak Raya Jeneri Sik Kedah. Jabatan Perhilitan Kedah menyambut baik usaha yang dilakukan Mahazir dalam membaik biak spesies landak raya untuk tujuan komersial. Ini juga ada perkaitannya dengan populasi landak di negara yang semakin terancam dan berkurangan disebabkan pemburuan haram serta pembangunan. Landak raya diiktiraf sebagai spesies hidupan liar yang dilindungi dalam senarai jadual 2 bahagian 2 binatang perburuan. Kita ada 4 spesies landak lah di dalam Malaysia ni, dan yang ada dalam akta kita ni lah. Dalam 4 tu cuma 2 je yang kita galakkan untuk dikomersialkan lah. Yang paling banyak orang tu landak raya ni lah. Yang paling besar dia punya saiz. Banyak
permintaan untuk mengkomersialkan ni landak raya ni lah. Dari segi daging dia yang banyak untuk dapat dihasilkan lah. Salah satu daripada kita punya objektif untuk menghalang orang masuk hutan untuk mengambil seri liar punya lah. Jadi orang boleh memperolehi daripada peternak-peternak yang ada dalam Malaysia ni lah. Jadi kita nak train pengunjung kata landak ni tak bahaya. So dia boleh tengok. Enggan melihat kepupusan spesies landak raya terus meyakinkan Mahazir akan laluan yang dipilihnya dalam membaik biak haiwan unik ini. 17.1 hari ni last. Kesungguhan Mahazir dalam membuka mata masyarakat serta memperkenalkan produk hasilan landak raya dipuji Jabatan Perhilitan. Cik Mahathir punya ni antara yang kira yang berjaya lah. Selain daripada dia boleh menjual daging, dia juga telah memperbagaikan dari segi contoh produk yang telah dihasilkan daripada landak itu sendiri. Permit yang kita bagikan pada Cik Mahathir lah. Salah satu yang utama lah. Traditional Chinese medicine lah. Yang mana sampingan yang boleh dihasilkan daripada landak ni lah. Kita punya objektif peternak ni boleh membekalkan daging. Selain daripada itu, dia juga boleh membekalkan induk kepada pengusaha-pengusaha baru yang hendak menceburi bidang ni. Seperti kebiasaannya, petugas melaksanakan aktiviti rutin harian dengan penuh dedikasi. Namun, siapa dapat menjangkau apa yang akan terjadi? 02 dari 01 panggilan over. 01 dari 02 jalankan laporan over. Kita mendapat satu panggilan kes kemalangan jalan raya. Roger and out. Bergegas meninggalkan tugasan hakiki demi misi bantuan kecemasan. Inilah sisi menarik yang tidak diketahui umum di sebalik operasi harian Pusat Sanctuary Landak Raya. Hakikatnya, Mahazir dan 13 petugas di sini adalah sukarelawan yang menjalankan operasi bantuan kecemasan dan menyelamat. Mahazir mengetuai Brigade Sukarelawan dan Bomba Sukarela Yayasan Jariah Malaysia YJM. Dia turut menyelia 50 anggota terlatih bagi membantu kes kecemasan seperti kemalangan, kebakaran dan khidmat bakti sosial kepada masyarakat. Yang kita buat ni sebenarnya sebagai memulangkan balik hasil daripada peternakan ni untuk manfaat masyarakat setempat lah. Semua petugas di sini wajib jadi anggota sukarela. Tujuan dia supaya kita dapat melatih anak-anak muda ni supaya dekat dengan aktiviti kebajikan. Dan alhamdulillah bila saya praktikkan sistem yang macam tu, makin ramai anak-anak muda yang sedar. Mereka turut sama membantulah. Saya rasa bila kita dapat melihat orang lain boleh tersenyum setelah mereka mungkin mengalami musibah disebabkan bantuan yang kita hulurkan ni, itu satu senyuman tu satu sinar kebahagiaan buat kami. Dan kena jadikan minat dalam bidang kesukarelaan dan kebajikan ni sebagai makanan jiwa kita. Saya percaya dengan prinsip bila kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Ta'ala juga akan memudahkan urusan kita. Sukarelawan petugas di Pusat Sanctuary sentiasa bersedia dan pertama di lokasi. Gigih membantu Jabatan Bomba Sik Kedah dan juga Hospital Sik bagi kes kemalangan dan kecemasan. Sanctuary ini juga turut menyediakan aset termasuk ambulans dan jentera bomba untuk menyokong operasi sukarelawan. Kerja kat sini dia tak ada tekanan. Just kita jaga landak apa semua buat rutin harian kita, tapi bila ada kecemasan ataupun orang yang perlukan bantuan, kita boleh pergi. Dalam masa bekerja yang sama, kita boleh membantu masyarakat lah. Itu salah satu kebajikan kita yang kita boleh lakukan lah. Jadi sukarelawan ni bagi saya satu kepuasan. Bila saya dapat bantu orang yang dalam kesusahan, macam-macam kes yang kita pergi, bila sesuatu kes tu, kecemasan tu selesai, saya rasa satu kepuasan lah bila dapat membantu lah. Itu salah satu sebab saya masuk sukarelawan ni lah juga dalam masa yang sama. Mahazir beranggapan pemuliharaan konservasi populasi landak raya harus dilakukan bagi mengelak kepupusan spesies landak. Bukanlah tugas yang mudah kerana landak sering diburu ekoran nilai kegunaannya.
Mengikut kepercayaan tradisi lama sejak zaman dahulu, landak mempunyai pelbagai khasiat dari segi perubatan. Namun, ia turut dikaitkan dengan ilmu mistik dan amalan lama. Antara punca pemburuan haram landak liar ialah biji landak atau geliga landak. Ini adalah contoh geliga landak yang menjadi buruan sesetengah daripada pemburu di hutan, terbentuk daripada hasil pemakanan haiwan tersebut. Dalam perubatan ni, geliga landak ni rasanya sangat pahit dan bukan semua ada pada landak. Biasanya digunakan dalam perubatan tradisional Cina. Nilai komersial geliga landak ni boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Menyedari manfaat perubatan yang dapat diperoleh dari landak, Mahazir turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D dengan menghasilkan produk kesihatan berasaskan landak raya. Kepelbagaian kegunaan landak raya yang dikatakan berkhasiat membantu rawatan beberapa penyakit manusia. Penghasilan produk landak raya dibuat secara kecil-kecilan yang dilakukan dan dikawal selia sendiri oleh Mahazir dan petugas sanctuary. Dan bila ada orang yang datang cari daging tu, bila saya tanya sebab apa nak beli daging landak, dia cakap ada nak buat ubat. Jadi asalnya saya pun tak terfikir yang banyak kegunaan landak ni. Jadi saya adalah buat kajian sikit dan rujukkan kepada artikel-artikel dan akhirnya kita dapatlah hasilkan beberapa bahan berguna daripada landak ni untuk kita jadikan manfaat kepada manusia. Dan saya tengok lagi satu, bila orang nak ambil daging dia, ada banyak yang dibuang lah. Contoh duri dia dibuang, bahagian-bahagian tertentu badan, ialah tak boleh makan kan. Tapi sebenarnya itu boleh dijadikan sebagai antara bahan-bahan untuk kita hasilkan ubat-ubat tertentu. Dia bukanlah maksud saya ni boleh menyembuhkan, tapi lebih kepada membantu. Mahu memberikan pengalaman yang berbeza kepada pengunjung, Mahazir menjentik kelainan. Satu daripada keunikan pusat sanctuary ini ialah pengunjung boleh menikmati sendiri keenakan daging landak ketika melawat pusat ini dengan melakukan tempahan awal. Menu eksotik daging landak bukan hanya lembut dan sedap. Ia turut dikatakan berkhasiat serta mempunyai kandungan nutrien protein asid amino dan omega 3 tinggi yang penting untuk kesihatan lestari tubuh badan. Untuk masak daging landak ni kita kena rebus dalam 3 jam dengan kayu manis, gula sikit. Sebab daging landak ni dia terkenal dengan pahit sebab dia makan pun benda-benda pahit. Banyaklah khasiat-khasiat lain. Kalau masak dengan sempurna dia rasa lembut. Cuma fiber dia ketat kan. Dia punya jalinan daging tu dia rapat daripada daging lembu. Jadi kita kena rebus lebih lagi. Membayangkan daging landak sebagai menu masakan pasti ramai yang menarik muka. Tiada gambaran yang dapat dilafazkan sehinggalah merasai sendiri keenakan dan keistimewaan daging landak. Daging landak tetap mendapat permintaan tinggi dengan harga pasaran lebih RM200 sekilogram, namun buat masa ini bekalannya adalah terhad. Kebanyakan yang kali pertama, mereka banyak bagi respon kulit landak tu. Rasa dia unik lah. Nampak kenyal, gigit, lembut. Daging landak ni kita boleh masak berbagai-bagai cara lah. Khususnya gulai, rendang, masak kicap, salai pun boleh. Selalu mereka masuk hutan dan tak ada nak buat apa, mereka salai ya. Itu pun okey, cicah, air asam, itu pun sedap juga. Tak kenal maka tak cinta. Pusat Sanctuary Landak Raya sentiasa menerima kunjungan masyarakat dari dalam dan luar negeri Kedah, terutama yang curiga dan ingin tahu kewujudan landak raya di sini. Pusat Sanctuary ini beroperasi dan dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari. Ini ialah inisiatif Mahazir dan ia telah mendapat permit daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bagi tujuan membela, membiak dan sebagai perniagaan. Sesuatu yang menarik perhatian anak sebab selalunya kita tidak terdedah dengan landak. Hari ini mereka dapat belajar sesuatu yang baru, macam mana landak-landak ni boleh
kita boleh bagi dia makan, boleh mengusap. Apa-apa mitos lah dia berkaitan dengan landak, kata dia berbahaya, dia menembak. Sesuatu tu yang tidak berlaku lah sebenarnya. Alhamdulillah lah dengan adanya pusat pembiakan landak ni, dia boleh memberi peluang kepada penduduk sekitar, sama ada di Sek ataupun luar daripada Kedah untuk datang ke sinilah, kerana setahu saya dia adalah percuma. Ini anak yang lahir tadi sudah kita kumpulkan dalam group session bermakna Selain bersemuka secara fizikal dan amali mengenal lebih dekat landak raya, pendekatan teori menerusi kursus penternakan landak raya turut dilakukan. Mahazir mahu memberi pendedahan dan perkongsian peribadi tentang penternakan landak bagi mereka yang benar-benar serius dan percaya kemampuan perusahaan landak raya. Memang seronok datang ke sini, dapat belajar, dapat menerima ilmu. Macam kami ni yang dah nak bersarang ATM dia, dapat belajar mengenal landak, habitat dia, kehidupan dia, cara memelihara landak dan penjagaan dia kan. Cara untuk membina kehidupan nanti kami selepas bersarang ni kan, untuk belajar macam mana nak berternak landak. kita nak menyedarkan orang awam ni tentang mitos ni bukan satu benda yang senang lah. Sebab kadang-kadang bila saya cerita tentang kata landak ni tak boleh panah. Landak ni bukan haiwan yang berbahaya. Kadang-kadang sukar untuk orang nak terima kenyataan tu. Sebab sekian lama kita ditanam dengan kepercayaan yang macam tu kan. Saya nak yakinkan dia orang tu mesti saya kena ada ilmu yang mencukupi lah. Dan penting sekali untuk meyakinkan orang ni, maknanya mereka sendiri kena datang tengok dan boleh bermesra dengan landak. Bila dia sendiri dapat merasai macam tu, baru dia boleh faham kata landak ni tak berbahaya. Bermula dengan hanya 3 ekor landak raya yang dibela sebagai hobi pada tahun 2013, Mahazir yakin ternakan landak ini mampu memberi pulangan lumayan kerana saiz perniagaan dan produk hasil penternakan landak raya ini mampu diperluaskan pada masa akan datang. Landak raya, haiwan spesies purba yang disalah erti oleh masyarakat. Diberi julukan pemangsa biarpun hanya mangsa yang lemah. Bersama memahami keunikan landak raya dan membantu memelihara habitatnya agar tidak terus diancam kepupusan. Empoh ni dia kena masuk dekat celah-celah ni supaya dia punya dalam-dalam tu dia dapat serap. Sehari sekok nanti lah. Taklah saya duk tunggu korban saja lah, perayaan saja lah. Jadi menambahkan pendapatan saya lah. Dia punya idea, dia kata gantung paha lembu, lepas tu bila orang nak potong, goreng panas-panas, makan dengan air asam. Tapi hari ini bukan setakat gantung paha lembu, tapi kami gantung sekok lembu. Jam 2 pagi, Gua Nanas Gurun di sebuah daerah di utara tanah air. Sewaktu Unggas dan insan lain masih diulit mimpi, ada yang sudah pun memulakan hari mereka demi rezeki yang dijanjikan Allah untuk makhluk bumi ini. Kayu dikumpul, api dinyalakan bagi menghasilkan bara. Dan dengan itu, bermulalah tugas-tugas pasukan lembu golek di gurun Kedah. Bukan semudah menyalai daging atau menggrill kambing golek. Haiwan mamalia seberat 140 kg ini memerlukan kudrat 2 lelaki untuk mengangkat ke para dapurnya. Namun di tangan seorang wanita yang dengan mahir menabur rempah ratus dan garam memberi perisa. Lembu golek yang dibahagi 2 tergedang di atas grill pembakar selama beberapa jam sehinggalah waktunya tiba untuk dijadikan sajian kegemaran ramai peminatnya. Saadiah Abu Bakar, pengusaha makanan yang menjadikan idea arwah ayahnya suatu realiti. Waktu ayah
ada, ayah selalu pesan kalau buat restoran, kita kena buat lain pada orang, baru orang akan mai dekat kita. Jadi ayah punya idea, dia kata gantung paha lembu. Dia kata lepas tu bila orang nak potong, goreng panas-panas, makan dengan air asam. Tapi hari ini, saya buktikan bukan setakat gantung paha lembu, tapi kami gantung seekor lembu. Seekor lembu sehari. Untuk menghidupkan bara, batang pokok rambutan dan tempurung kelapa digunakan untuk mendapatkan bara yang mampu menghasilkan suhu yang cukup panas. Proses menghasilkan bara ini sahaja mengambil masa hampir 1 jam. Memanggang atau menggolek seekor lembu bukan tugas mudah. Mereka tidak menggunakan dapur gas kerana mahukan daging masak secara serata dan menghasilkan aroma salai yang menyelerakan. Sementara menunggu bara marak membakar, kaki tangan dapur, Nazri dan Soleh mengeluarkan daging yang telah diperap semalaman dari peti sejuk. Daging ini perlu menjalani proses nyah ais atau defrost terlebih dahulu agar ia kembali lembut. Selepas daging agak lembut, ia diletakkan di dalam bekas pemanggang dan dibiarkan seketika bagi membolehkan lebihan ais yang masih terdapat pada daging lembu ini cair sepenuhnya. Proses memberi perisa kepada daging lembu telah bermula. Saadia menggunakan 3 kg serbuk rempah dalam proses pemerapan kali kedua ini. Adunan pelbagai jenis rempah terpilih ini dilumurkan ke keseluruhan lembu yang akan disalai. Rempah-rempah ni dia kena masuk dekat celah-celah ni supaya dia punya dalam-dalam tu dia dapat serap. Kalau kita dah potong dekat belah-belah dalam tu masih rasa dia punya rempah ratus dia bila makan. Jam 3 pagi. Selepas 1 jam, bara yang terhasil daripada pembakaran kayu dan tempurung kelapa tadi telah menukar suhu di dalam kebuk menjadi cukup panas untuk membolehkan daging seekor lembu masak. Bekas berisi seekor lembu yang telah diperap ini kemudiannya diangkat masuk ke dalam kebuk. Berat seekor lembu golek boleh mencecah hingga 140 kilogram. Maka takal industri diperlukan bagi mengangkatnya. Soleh dan Nazri akan memastikan ia diletakkan pada kedudukan sepatutnya di mana daging ini boleh dipusing-pusing tanpa gangguan. Selepas itu, kebuk berkenaan akan ditutup bagi memerangkap haba. Proses memanggang seekor lembu golek memakan masa di antara 7 ke 8 jam. Dari semasa ke semasa, bekas berisi lembu golek itu akan dipusing-pusingkan agar haba panas dari bara dalam kebuk ini kena pada keseluruhan badan lembu dan seterusnya membolehkan ia masak sekata. Proses untuk daging lembu ni masuk mengambil masa 7 ke 8 jam. Okey, 7 ke 8 jam barulah boleh masuk daging lembu golek. Lembu ni kita kena selalu pusingkan dia 5 minit sekali, 10 minit sekali kita kena pusingkan supaya lembu ni dia punya daging dia tidak hagi. Gua Cempedak, pekan kecil yang terletak kira-kira 10 km dari restoran Lembu Golek Saadia. Di sini terdapat beberapa penternak kecil yang terlibat dalam penternakan lembu dan kambing.
Antaranya termasuklah Azmi Romli atau lebih mesra disapa Pak Anjang oleh penduduk kampung. Pak Anjang mula menternak lembu sejak 5 tahun lalu. Namun lazimnya pendapatan menjual lembu Pak Anjang terhad kepada musim perayaan sahaja, iaitu pada Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, di mana permintaan terhadap daging lembu adalah tinggi. Dan bagi menampung kehidupan sehariannya, dia turut mengusahakan tanaman padi. Bagaimanapun, rezeki Pak Anjang pada tahun 2023 ini berubah apabila dipilih menjadi pembekal utama lembu ke restoran Saadiah. Setiap hari sekitar jam 9 pagi, Saadiah dan Hafiz akan ke kandang lembu Pak Anjang untuk memilih dan membeli lembu untuk dijadikan lembu golek. Selepas memilih lembu yang dikehendaki, Pak Anjang akan menguruskannya sehingga bersih. Turut mendapat limpahan rezeki daripada projek lembu golek ini adalah rakan-rakan Pak Anjang yang bekerja menyembelih dan melapah lembu yang dibeli Saadiah. Bagi memudahkan kerja-kerja memerap dan memanggang nanti, daging lembu golek ini dibelah dua. Sehari sekok nanti lah. Untuk panjang tu. Jadi menambahkan pendapatan saya lah pada hari ini. Taklah saya duk tunggu korban saja, hari perayaan saja lah. Daripada top di guru ni ambil kat saya hari-hari. Jadi kawan-kawan sini pun tumpang kan pendapatan saya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berpesan, dalam setiap rezeki yang dikurniakan Allah itu ada rezeki orang lain. Inilah yang turut dinikmati penduduk setempat hasil cetusan idea Saadiah memperkenalkan lembu golek. Ketika Saadiah memilih lembu di kandang Pak Anjang, pekerjanya di restoran pula sibuk dengan tugas masing-masing. Ia bagi memastikan kelancaran perjalanan restoran berkenaan yang akan mula menerima tetamu pada jam 11 pagi. Antara yang paling sibuk pastilah petugas hidangan lembu golek. Mereka perlu memastikan daging lembu masak dengan baik dan sempurna. Setelah hampir 8 jam berada di dalam kebuk salai, lembu golek ini sedia untuk dikeluarkan dan dihidangkan kepada para pelanggan. Saya masa 10 tahun, saya jaga sotong je. Sotong macam jahat tu. Tapi tiba-tiba Kak Saadiah suruh saya jaga lembu golek ni. Cukup risau sebab risiko dia memang tinggi, lembu golek ni. Untuk golek dia makan masa, untuk jagakan dia, orang kata. Mata lembu pun dia besar kan. Kita nak jaga dia pun payahlah. Sementara di bahagian lain dapur, kerja-kerja membuat air asam untuk dimakan bersama lembu golek juga giat dilakukan. Air asam ini terdiri daripada campuran 2 jenis cili, bawang dan juga tomato serta air asam jawa. Seperti mana daging lembu, sebahagian besar daripada bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan air asam ini juga diperolehi daripada petani tempatan. Tepat jam 11 pagi, pelanggan mula datang untuk menikmati hidangan makan tengah hari mereka. Pada masa ini, lembu golek yang dipanggang Nazri dan Soleh juga telah benar-benar masak dan bersedia untuk dikeluarkan dari kebuk pemanggang dan dihidangkan kepada pelanggan. Dan sudah pasti, sebaik sahaja melihatnya, gantungan daging lembu golek ini terus menjadi pilihan. Menariknya di sini, pelanggan boleh memilih bahagian lembu yang menjadi kegemaran mereka, termasuklah potongan harimau menangis dan batang pinang. Dia trending dekat TikTok. So macam saya bagi tahu dekat kakak-kakak saya dengan adik saya, main makan dekat sini lah. Saya nak try kat lah macam mana rasanya lembu golek sebab dia pun viral sangat kan. Memang puas hati, memang semua sedap. Lembu dia pun, daging lembu dia sangat sedap, sangat lembut. Memang tak menyesal lah, memang berbaloi kita main. Kini impian sudah menjadi kenyataan. Namun untuk menggapainya bukan sesuatu yang mudah.
Pelbagai cabaran perlu ditempuhi mereka sebelum usaha ini berjaya dan membuahkan hasil. Cabaran dia sangat mencabar dan hampir-hampir tak jadi buat. Okey, pertama kita macam kita buat benda yang orang tak pernah buat. Jadi kita nak cari dapur lembu golek tak ada orang jual. Tak ada orang jual. Jadi kami terpaksa fikir sendiri, buat plan, lukis, cari tukang-tukang yang mana sanggup nak buat. Dan bukan semua tukang nak buat. Dia tak dapat idea. Dia kata nak buat macam mana, orang tak pernah buat. Cabaran yang lain adalah kita kena turun ke kandang sendiri. Lepas tu kita kena ada tim lah. Tim yang sanggup untuk main kerja waktu pagi. Pukul 2 pagi. Andai kata tim kita tak kuat, memang berterabuk. Memang takkan jadi lembu golek. Ramai yang mengatakan kehidupan ketika ini adalah sukar dan situasi ekonomi makin mencabar. Pengusaha restoran ini telah membuktikan bahawa yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Tiada siapa yang menjanjikan bahawa hidup ini mudah. Biar sukar, biar mencabar, jika sanggup bersusah payah menghasilkan sesuatu yang unik, meskipun harus bangkit sewaktu insan lain masih diulit lena, ganjarannya pasti akan dinikmati jua.